Okey, kita tengok satu lagi topik ramalan penting SPM 2022. Okey. Jadi saya rasa tahun yang amat sesuai lah untuk keluar topik yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Okey. Topik tentang pandemik COVID-19 yang telah melanda negara sejak awal tahun 2020 sampailah sekarang. Pandemik masih ada walaupun kita berusaha bergerak ke arah endemik, tapi masih ada kes, masih ada kematian. Jadi dalam masa 3 tahun ini, 2020, 2021, 2022, tahun 2022 pun dah habis dah. Sekarang hari ini sudah pun 8 Disember saya buat video ni, 8 Disember. Jadi kita masih dihantui oleh kes-kes COVID-19. Okay, topik ini perlu dibincang dari sudut sebab kesan langkah kepentingan. Saya selalu telah mengulangi bahawa jika kamu betul-betul nak kaji, kamu ada pengetahuan atau tidak tentang sesuatu topik itu, cuba lihat dari sudut sebab kesan langkah kepentingan. Okey, ambil contoh topik kemalangan jalan raya. Do I really know the topic? How much do I know? Cari sebab-sebab kemalangan, kesan-kesan kemalangan jalan raya, langkah-langkah mengatasi dan kepentingan jalan raya yang selamat. Semua penulis dia memang fikir SKLK. Dia tak boleh fikir benda lain. Kalau saya nak tulis sebuah artikel tentang COVID-19, saya mesti fikirkan SKLK juga. Jadi bahan-bahan yang diberi dalam rumusan kamu, tak kira bahan 1, bahan 2, bahan 3, tak kira grafik ke, poster ke, jadual ke, petikan ke, tak kira, dia mesti berkisar pada mesej yang berkaitan dengan sebab, kesan, langkah dan kepentingan. Jadi hari ini kita nak lihat untuk pandemik COVID-19, kita nak lihat 4 skop ini. 1, sebab-sebab penularan wabak COVID-19, kesan-kesan negatif penularan wabak COVID-19, langkah-langkah memutuskan rantaian COVID-19, dan kepentingan program vaksinasi negara. Ataupun kamu boleh kata kepentingan memutuskan rantaian COVID-19. It's the same thing lah. Kepentingan kita keluar daripada COVID. Okey, perkataan pandemik, wabak dan epidemik membawa maksud yang sama. Maksudnya wabak, penyakit berjangkit yang amat serius. Okey, apakah sebab penularan wabak COVID-19? Okey, di sini saya letak warna hijau kerana ini 2 ramalan yang amat penting. Sama ada kamu diminta langkah-langkah untuk terus memerangi COVID-19 ataupun kamu ditanya kesan-kesan penularan wabak COVID-19. Kesan-kesan ni kamu sendiri sebagai pelajar pernah alami, tapi adakah kamu berupaya mengungkapkannya menjadi satu karya? Of course, this is your own experience as a student. You didn't go to school, in 2020, 2021, okay? We had lots of problems. But can you express yourself in the proper language? Jadi soalan ini memang boleh ditanya dalam SPM. Very high chance for this year, tapi kita tak tahu. Ramalan tetap ramalan lah. Our job is to be prepared. Our job is to be prepared. Okay, apakah sebab-sebab penularan wabak COVID-19? Okey, saya bagi 4 yang penting lah. 1, pergerakan manusia. COVID-19 satu penyakit yang begitu unik yang dibawa oleh manusia. Bukan dibawa oleh nyamuk, bukan dibawa oleh tikus, tapi dibawa oleh manusia. Pengangkutan untuk COVID ialah manusia. Kalau COVID dari Selangor nak pergi Pulau Pinang, dia perlukan manusia bergerak. Sebab itulah kerajaan di seluruh dunia mengisytiharkan COVID ini sebagai pandemik dan melaksanakan perintah kawalan pergerakan ataupun MCO, Movement Control Order. Movement is the problem. Whose movement? Human movement is the problem. If human don't move in 14 days, we would have solved this problem. Katakan di depan rumah kamu ada perhentian bas, dekat perhentian bas tu ada virus COVID. 14 days nobody goes there, it dies off. Problem solved, but we couldn't solve it. We couldn't solve it, okay? Sebab pergerakan manusia yang tidak dapat dielakkan. Kedua ialah pelancongan antarabangsa. Malaysia sendiri mengalami kes-kes COVID pertama setelah kedatangan pelancong dari China termasuk Wuhan
pada awal tahun 2020. Kita masih benarkan pelancong masuk. Okay, we also made a mistake. Kita masih benarkan pelancong masuk kerana kita mementingkan ekonomi, tapi mereka telah membawa bersama COVID-19. Dan kelemahan dalam pertubuhan kesihatan sedunia, WHO boleh dikatakan teragak-agak untuk mengisytiharkan COVID sebagai pandemik. They took time, they were a bit slow, they wasn't sure, they were not sure, so this also made things worse. Sampai awal 2020, nasi sudah menjadi bubur. COVID sudah hampir berada di seluruh dunia. Okay? Dan selepas WHO memberikan pandangan dan pendapat tentang COVID, WHO menggariskan SOP, Standard Operating Procedure, untuk handle COVID ini, tapi masyarakat masih tak ikut. Terutamanya masyarakat di negara-negara yang sedang membangun, termasuk negara maju pun masyarakat banyak melawan, tidak mau ikut arahan kerajaan, jadi they made things worse. Jadi banyak kematian, berjuta-juta kematian direkodkan di negara-negara yang dianggap orang terpelajar macam Amerika, berjuta-juta orang mati kerana sikap masyarakat yang mengalpakan SOP. Okey, ini sebab-sebab utama lah, the main thing. Okey. Kesan-kesan penularan COVID-19, saya nak bagi kamu beberapa kesan. Perhatikan, nombor 1, penularan COVID-19 ini mengancam pelbagai sektor. Saya kata pelbagai sektor. Untuk kamu, sektor pendidikan, sektor pelancongan, sektor ekonomi, perkilangan, okay? Sektor pembuatan, pembinaan. Banyak kilang terpaksa ditutup. Kilang-kilang yang tak penting. Kalau you tak keluarkan makanan atau sesuatu yang berkaitan dengan makanan, you are finished. Government say close business. Makanan saja. Makanan dan pengangkutan untuk mengangkut makanan itu, bahan-bahan mentah untuk makanan itu, okey. Malah pemandu lori yang membawa cat paint, you know, dibenarkan. Sebab cat itu diperlukan, even for your Maggi mee, the bungkusan tu perlukan cat kan. Cat jalan, lori cat boleh jalan, pemandu lori itu masih ada kerja lagi. Logistik adalah satu-satunya bidang yang hidup. Logistik maknanya pengangkutan. Pengangkutan pelbagai barangan dan terutamanya yang penting, essential saja kerajaan benarkan. Yang lain semua tutup, factory tutup. Jadi ini memberi kesan yang amat buruk pada pelbagai sektor. Sektor yang paling kena teruk ialah pelancongan. Kerana pelancongan penerbangan, industri penerbangan, banyak pilot tiba-tiba hilang peluang pekerjaan. Gaji 20,000, 30,000, tiba-tiba zero income. Okey. Lepas tu pelancongan, penerbangan, perhotelan, pengangkutan dalam negara, because people are not moving. Taxi drivers cannot make money. Grab drivers couldn't make money. Okay. Pengangkutan, industri makanan, restoran semua terpaksa ditutup. Okay. Business comes down to like 20%. Very, very bad. Dan ini juga telah menjejaskan peluang pekerjaan, perniagaan dan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang jual nasi lemak di tepi jalan pun tak boleh buat. Kerajaan kata tak boleh keluar dari rumah. Keluar beli barang saja boleh. Semua bisnes tepi jalan pun tak boleh buat. Meningkatkan penderaan domestik, penderaan kanak-kanak dan penderaan isteri. Ini satu perkara yang tidak diketahui, mungkin kamu tidak tahu. Kerana suami isteri, anak-anak duduk bersama 24 jam, mereka tidak dapat. Dulu mereka tak duduk sama-sama, 8 jam yang ibu bapa bekerja, 5 jam anak-anak berada di sekolah. Tidak begitu menonjol sikap ataupun attitude mereka, tetapi dalam masa COVID kerana terpaksa tinggal di bawah bumbung yang sama, pelbagai isu menjadi-jadi dan menyebabkan berlaku penderaan, pergaduhan, perceraian, macam-macam masalah. Dan juga berlaku peningkatan dalam kes depresi, depression, kemurungan dan juga kes bunuh diri. Banyak meningkat masa COVID. Malah orang kata selepas pandemik COVID-19, the next pandemic is mental pandemic. Okay, people have lots of mental issues. Okay, psychological problems. Kerana mereka mengalami perubahan dalam kehidupan. Ada yang hilang pekerjaan, hilang bisnes, even hilang girlfriend, no? See, hilang girlfriend because of you hilang business or hilang pekerjaan. So all these affect human life.
So itulah kesan-kesan negatif penularan wabak COVID-19. Okay, sekarang kita tengok langkah-langkah memutuskan rantaian COVID-19. Kerajaan Malaysia melalui agensinya Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, seluruh jentera perkhidmatan awam, telah memainkan peranan yang amat besar. They made sure we are safe. They all worked very hard. Hospitals and clinics, the doctors, the MOs, medical officers and nurses all worked so well, so dedicated until we are quite safe. Okay. Jadi apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan? Nombor satu, langkah paling utama tapi diambil paling lewatlah kerana kita tak ada vaksin. So program vaksinasi negara telah dijalankan dengan berjaya. Lebih 30 juta rakyat Malaysia telah divaksinasi dan kita mendapat dos pertama, dos kedua dan rata-rata banyak berjuta-juta rakyat Malaysia mendapatkan dos ketiga. Jadi kita agak terselamat daripada jangkitan COVID-19. Kalau berjangkit pun sekarang 2-3 hari COVID dia hilang dengan sendirinya. Okay? Kesan-kesan simptom-simptomnya tidak begitu banyak. Pada awalnya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun MCO, Movement Control Order, pertama kali dilaksanakan di negara kita. Di seluruh dunia, lockdown, the word lockdown became so famous. Kita pernah ada perintah darurat masa kita ada masalah konfrontasi dan konflik dengan komunis. Tapi ini kerana penyakit. Okay? Dan pelaksanaan SOP yang ketat. Okay? Kita kena cek suhu badan, kita kena pakai pelitup mulut dan hidung, kita kena amalkan penjarakan fizikal. Jadi SOP ketat di banyak tempat. Orang tidak boleh kembali. Suami sangkut di negeri Johor, isteri di negeri Kedah, tak boleh jumpa. Kerajaan tak bagi peluang. Siapa pun tak boleh pergi. Tak tengok ibu bapa, hari raya, Deepawali. No, cannot go back. Okay, no balik kampung. 2020, no balik kampung. Jadi ini adalah pelaksanaan SOP yang ketat. Penutupan sekolah, kolej dan universiti turut menjadikan suasana begitu sunyi di seluruh negara. Kanak-kanak terpaksa belajar dari rumah. Banyak yang tidak bersedia, malah guru-guru tidak bersedia. Saya sendiri tidak bersedia. Saya buat video YouTube selama lebih 8 tahun. Saya pun tak bersedia. Okay, sudden change, suddenly going online, live classes, Zoom, Google Meet, and all those things. Okay, we were not ready actually. Many were not ready. Okay, we picked up slowly. We picked it up. So penutupan ini meninggalkan kesan dari tadika sampai universiti tutup. So pelajar terganggu, proses pendidikan tergendala bagi mereka. Menyebabkan pelajar selepas 2 tahun dia pergi sekolah sudah tidak dapat lagi belajar dengan baik. Ada kanak-kanak yang tak pergi tadika masuk darjah 1. So they cannot cope, something is missing, completely missing. Okay? Ada pelajar darjah 4 sepatutnya masuk darjah 5, darjah 6, sampai darjah 6 nak tulis ayat pun tak tahu. Okay? Begitu lemah kerana proses pendidikan tiba-tiba lapse, terganggu, tergendala. Dan langkah-langkah seterusnya adalah membenarkan sektor-sektor yang penting saja beroperasi. Okay? Sektor yang penting, terutama makanan, logistik. Makanan, logistik, kesihatan. Itu saja yang beroperasi sepenuhnya. Yang lain semua ditutup, orang rugi berjuta-juta ringgit. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan program vaksinasi itu sendiri. Okay, kenapa kita buat program vaksinasi? Kenapa kita ikut nasihat WHO dan terus mendapatkan vaksin? Kita dapat 3 sumber vaksin, Pfizer dari Amerika, Sinovac dari China dan AstraZeneca dari UK. Okey, 3 jenis vaksin kita dapatkan. Cepat-cepat kita bagi dos 1, dos 2 dan dos penggalak booster dose untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Telah dibuat dan Kementerian Kesihatan telah menjalankan tugas dengan cukup baik. Kesannya kita boleh nampak sekarang. Okay? We are okay. Kita bukan lagi berada macam telur di hujung tanduk. Kita dah okey lah. Okay? Mari perhatikan kepentingan program vaksinasi. Saya nak bagi beberapa. Nombor 1, ini menjamin kesihatan dan keselamatan rakyat. Kesihatan individu dan keselamatan orang ramai.
terjamin kerana kita semua orang dah ambil dos vaksin 3 kali ataupun 2 kali sekurang-kurangnya. Jadi kita pergi tempat lain pun, kita berani berada di mana-mana hari ini. Dalam keadaan sesak pun kita agak berani. Kita boleh masuk panggung wayang, kita boleh pergi pusat beli belah, kita boleh pergi restoran, kita boleh pergi hotel, kita boleh naik kapal terbang sebab kita sudah mula berani. The fear is not there, like 2020. 2020 the fear was massive, sebab belum ada vaksin. So mengembalikan aktiviti ekonomi, ini tugas utama kerajaan, malah kerajaan buat kempen berbelanjalah untuk Malaysia, spend for Malaysia. So people don't want to spend money. They're keeping everything at home. They're reducing, minimizing the activities. This is bad for economy. Kalau ekonomi kita kena pergi luar beli barang, duit kita kena pusing lah, barulah ekonomi akan maju. So melonggarkan SOP di premis-premis perniagaan sekolah dan universiti, malah college-college semua mula dibuka, SOP dilonggarkan, they slowed down a little bit. They relax the SOP a little bit. Dan akhir sekali, kesejahteraan rakyat terjamin. Dalam semua sektor, kesejahteraan kita terjamin. Anak-anak kembali ke sekolah, peperiksaan mula diadakan, segala-galanya berjalan dengan lancar. Orang yang bekerja sudah kembali ke tempat kerja, walaupun bekerja dari rumah, semua telah menjadi satu normal baharu hari ini. See, my life has completely changed, I used to travel from Shah Alam to Kepong to teach in a physical tuition center, which we have closed. Completely have gone online. COVID changed my life and the lives of many teachers and many engineers, many managers, they all operate from home. Banyak pekerjaan yang sebenarnya baru kita tahu sebenarnya boleh dibuat dari rumah. Macam online tuition, it will work lah if you pay attention, it will work. If you don't pay attention, then very difficult. You can't blame anybody. So segala-galanya bergantung kepada tindakan Anda, dan kamu tahu tindakan apa, setiap tindakan ada konsekuensi, ada kesannya, ada implikasinya. If you do things in a certain way, certain things will happen. If you do things in the different way, different things will happen. That is fixed. That is the law of the universe. Whatever you do, every action that you set into motion, there is a reaction. So reaction depends on your action. So jangan menangis apabila reaction, apabila result keluar, jangan menangis. Because the way you are studying, the way you are not paying attention, is actually inviting disaster in your life. So when the disaster comes, you don't cry. You ask for it. You don't cry. When the implication comes, please don't cry. So bukan SPM saja, bila-bila pun apa yang kita buat, hasilnya akan kita dapat. Sama, biasanya setimpal. The nature is very fair. Biasanya setimpal dia akan bagi kesannya kepada kamu. Ingat, jadi apabila cikgu bagi ramalan, apa jua topik, kita cuba cari idea dari sudut sebab, kesan, langkah, kepentingan. Kerana skop ini adalah yang maha penting, paling penting untuk karangan bahagian A, karangan bahagian B, rumusan, untuk fokus dalam rumusan, untuk pemahaman petikan umum, soalan kebat, dan juga untuk ujian bertutur. Kalau kamu boleh lihat sesuatu isu dari sudut SKLK, maka kamu faham isu itu sedalam-dalamnya. Kamu baca artikel pun kamu tahu. Penulis tu dia bincangkan apa? Dia bincangkan. Kalau penulis tu guna perkataan pelaksanaan, kamu tahu dia sedang bincangkan langkah. Kalau penulis tu guna perkataan seperti mengancam, menjejaskan, kamu tahu dia sedang bincangkan kesan-kesan negatif. Kalau dia guna perkataan seperti menjamin, terjamin, kamu tahu dia sedang bincangkan kepentingan. Inilah cara kita belajar. Kita guna SKLK untuk cari idea bagi semua topik yang menjadi ramalan penting dalam BMSP. Alright, so that's how you carry on. Any topic, you can do the same thing. This is your self-examination. You do SKLK to know how much actually you understand. How much you understand a topic.